Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, mempelajari kitab Jam'ul Fawaid yang dikarang oleh seorang ulama yang alim, iaitu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pada pagi ini kita menyambung pengajian kitab kita ini, muka surat 117. Kita membahaskan berkaitan tentang hari raya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Adapun kelebihan malam hari raya fitrah, iaitu 6 baris di atas muka surat 117. Adapun kelebihan malam hari raya fitrah, kenapakah ianya dinamakan Aid, hari raya? Ada beberapa pandangan di kalangan para alim ulama. Pandangan yang pertama, dinamakan ianya Aid kerana ianya berulang-ulang setiap tahun. Ada ya'ud, mana kembali semula, berulang-ulang. Oleh sebab itulah dinamakan Aid. Summiya bizalika litakarrurihi kulla amin, kerana dia tiap-tiap tahun bulan-bulan gitu. Pandangan yang kedua menyatakan dinamakan dia Aid likasrati awaidillahi ta'ala fihi min ibad ala ibadih. Dinamakan Aid kerana banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-Nya pada hari tersebut, iaitu Allah kembalikan hamba-Nya seperti ianya baru dilahirkan. Pada malam hari raya dinamakan Lailatul Jaizah, iaitu malam yang diberikan hadiah.
Kerana selama sebulan mengerjakan ibadat puasa pada bulan Ramadan, maka pada malam hari raya itu diberikan satu hadiah. Itu hadiahnya merdeka daripada api neraka, yang diberikan pahala yang tidak terhitung di atas sebab kesabarannya melakukan ibadat. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sebagaimana dalam hadis qudsi, yang lain dia berganda-ganda. Ibadat lain berganda-ganda daripada 10 sampai 700 illa shaum fa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Hanya aku sahaja ajzi bihi, yang membalas dengannya. Hanya Allah sahaja. Ada yang dapat kosong, ada yang dapat pahala yang tidak terhitung, melainkan Allah. Jadi Allah nak berikan malam tu. Siapa dapat kosong, kosonglah malam tu. Kalau sekadar puasa adat, barangkali kosong. Tetapi kalau dia berpuasa bersungguh-sungguh, mengharapkan kelebihan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, yang saya telah huraikan di Masjid Bukit Katil pada kuliah subuh, dinamakan ianya bulan Syahrul Ramadan. Sumya syahru li syuhurihi atau li ishtiharihi, li masyhurihi. Sumya syahru syahran, dinamakan bulan itu bulan. Sebab apa dinamakan syahrun? Kerana kemasyhurannya. Li masyhurihi, li masyhuri Ramadan bil fadail wa fawaid. Kerana kemasyhurannya Ramadan ini, di dalamnya kelebihan, di dalamnya banyaknya faedah. Oleh sebab itulah dinamakan bulan ini, iaitu bulan Ramadan, Allah berfirman Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Allah gunakan kalimah syahru li masyhurihi, kerana kemasyhurannya. Kemasyhuran dari sudut mana? Kemasyhuran dari sudut banyaknya kelebihan, kemasyhuran dari sudut banyaknya faedah-faedah bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau dia tidak mengambil faedah tersebut, tidak mengambil peluang kelebihan yang Allah beri, barangkali pada malam hari raya dapat kosong. Yang dinamakan Lailatul Jaizah. Jadi pada hari raya dinamakan Aid kerana banyaknya pemberian yang Allah berikan kepada hamba-Nya, iaitu kembali kepada fitrah semula jadi, seolah-olah tak ada dosa. Yang ada ialah pahala-pahala oleh Allah Ta'ala. Waqila, pandangan yang ketiga, sebab apa dinamakan dia Aid? Li'audis surur ya'uduhu, kerana kembali keseronokan. Orang sekarang ni gembira nak menyambut hari raya sampai tak semayang tarawih. Sibuk nak cat rumah, sibuk macam-macam. Sampai tak semayang tarawih. Itu terlampau suka. Sukanya sebab apa suka? Sebab kembali kepada fitrah, kembali kepada seolah-olah baru ianya dilahirkan, maka gembira. Oleh sebab itu dinamakan Aid. Li'audis surur ya'uduhu, kembalinya kesukaan, kembalinya kesukaan kita. Sebelum ini banyak kita menanggungkan dosa, kita memikul dosa yang begitu banyak. Kerana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan, Allah berikan keredaan, Allah bebaskan daripada api neraka. Inilah satu kegembiraan. Inilah di antara kegembiraan. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kamu. Dengan nikmat yang Allah berikan pada bulan Ramadan, kemudian kamu menyambut hari raya, falyafrahu, maka gembiralah kamu, bersukarialah kamu, tetapi hendaklah menjaga batasannya, yang disebut dalam kitab kita sebentar lagi. Wa qila li anna fihi awaidal ihsan minallahi ta'ala wa fawaidal imtinan.
Ada yang berpandangan dinamakan ianya adalah Aid kerana di dalam ataupun pada hari raya itu kembalinya ihsan Allah. Allah berikan ihsannya kepada hamba-hamba yang bertakwa. Apa bentuk ihsan Allah? Hanya Allah saja yang tahu. Allah selamatkan ia daripada api neraka. Allah berikan kepada orang yang menghidupkan malam hari raya dengan sebetul-betulnya, maka hatinya akan jaga, hatinya tak mati. Pada hari semua orang hati mati, biar Allah hidupkan hatinya. Dan begitu banyak faedah-faedah yang Allah telah berikan kepada hamba-hamba Allah ketika menyambut hari raya. Wa qila summiyal 'idu 'idan. Pandangan seterusnya, kenapakah ianya dinamakan Aid? Li'annal mu'minina 'adu min ta'atillah ila ta'ati rasulih wa hiya siyamu sittin min Syawal. Dinamakan Aid kerana sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala kembali daripada taat kepada Allah kepada taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa pada bulan Ramadan, taat kepada Allah kerana itu perintah Allah. Pada hari raya, selepas saja hari raya yang pertama, disunatkan kita berpuasa selama 6 hari. Maka kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak memberitahu kepada kita tidak lengkap ibadat apabila tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka hanya mengikut Quran dan tidak mengikut hadis Nabi ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lengkap. Maka Islam ini lengkap dengan mengikut Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah dinamakan Aid. Itu alias banyaknya huraian di kalangan para ahli ulama sebab apa dinamakan Aid. Aid makna kembali. Mana kalau orang hanya berpuasa pada bulan Ramadan tetapi tidak berpuasa 6 pada bulan Syawal, tak sempurna Aid dia. Tidak sempurna Aid dia. Tapi kalau berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6, alhamdulillah, hadza Aid betul. Ini adalah hari raya betul. Ini mengikut pandangan yang dihuraikan oleh para alim ulama. Mana yang terlebih baik sekiranya ada qada, kita qada terlebih dahulu, kemudian barulah kita iringi dengan puasa. Kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih bahawa sesungguhnya man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, pandangan yang pertama menyatakan bahawa sudah lengkap puasanya selama sebulan, summa atba'ahu, kemudian barulah diiringi dengan 6 hari. Kecuali ada sebab-sebab yang tidak dapat dielak. Contohnya bagi seorang perempuan, katakan dia tidak dapat menyempurnakan qadanya pada bulan Syawal. Sama ada dia bersalin sebelum bulan Ramadan, kemudian dia habis darah nifasnya pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan, hanya dapat sedikit sahaja berpuasa pada bulan Ramadan. Habis sahaja bulan Ramadan, dia pun qada. Bila bau qada, datang pula haid. Dia nak qada lagi, dah sudah keluar bulan Syawal. Maka ketika itu harus bagi perempuan ini berniat ketika qada puasa digabungkan dengan sunat. Mereka yang kata tak boleh gabung sebab dia bukan perempuan. Sebab dia bukan perempuan. Dia fikir lelaki-lelaki. Ulama kita Syafi'i dia luas. Sehingga disebut oleh Syekh Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i,
yang telah mengumpulkan fatwa-fatwa mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab beliau yang terkenal Bughyatul Mustarsyidin. Syekh Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullah taala, Habib Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullah taala mengumpulkan fatwa ulama Syafi'i yang bernama Bughyatul Mustarsyidin. Bughyah ni terkenal kitab Bughyah, dan telah disyarahkan oleh ulama Yaman sebanyak 4 jilid. Asal kitab itu 1 jilid, dan di belakangnya ada satu kitab yang lain, iaitu dikarang oleh Syekh Ibn Ziyad rahimahullah ta'ala yang bernama Ismat Al-Ainain. Dan kitab Bughyatul Mustarsyidin ini telah disyarahkan oleh ulama di Yaman sebanyak 4 jilid. Dari asalnya 1 jilid, kemudian telah disyarahkan jadi 4 jilid. Maka dibahaskan begitu panjang berkaitan tentang qada. Boleh tak digabungkan dengan sunat? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau ianya boleh qada, qadalah terlebih dahulu. Kemudian barulah puasa sunat. Tapi kalau tidak mengizinkan, maka bolehlah digabung. Contoh, kita masuk masjid, tidak mengizinkan kita sembahyang tahiyatul masjid. Kerana apa? Kalau imam sudah takbiratul ihram, maka kita terus takbiratul ihram sembahyang fardu bersama imam, tetapi kita berniat juga sebagai tahiyatul masjid. Terhasillah, maka fardu pun terhasil, sembahyang sunat tahiyatul masjid pun terhasil. Kenapa? Kerana tidak mengizinkan kita sembahyang tahiyatul masjid. Tapi saja-saja kita tak mau sembahyang tahiyatul masjid dan kita terus ikut imam dan berniat tahiyatul masjid, ini tidak boleh kecuali keadaan-keadaan tertentu. Oleh sebab itu Syekh Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim, mengarang kitab Mughni Muhtaj, seorang ulama yang alim, ulama Azhar. Syekh Khatib Syarbini pada bulan Ramadan seperti ini tidak keluar daripada Masjid Al-Azhar Al-Syarif kecuali selepas membaca khutbah pada hari raya, iaitu makan sesuap ketika berbuka dan minum seteguk ketika bersahur. Boleh Jeffrey? Tak boleh. Tak sampai kita martabat itu. Syekh Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala, kitab beliau Mughni Muhtaj masyhur. Anak-anak kita yang belajar STAM, belajar kita Iqna fi Syarhil Ghayatit Taqrib, kita Iqna Syekh Khatib Syarbini rahimahullah telah berasal daripada Syirbin, Mesir. Nama tempatnya Syirbin. Dia Syirbin, Shibin Elkum ataupun Shibinkum. Kemudian sampailah tempat saya belajar dulu, Tonto, kemudian Damanhur, kemudian Iskandaria. Semua kawasan-kawasan ini ramai ulama. Bermula daripada Al-Bajur, iaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dia Al-Bajur, Shibinkum, kemudian Syirbini, kemudian Tontawi, Damanhur, Damanhuri, Iskandaria, Sekandari, Syekh Ibn Atta' Sekandari. Ni tempat-tempat para alim ulama, tempat-tempat ramainya para alim ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Syekh Khatib Syarbini kata begitu dalam keadaan-keadaan tertentu. Boleh nak gabung? Ya boleh. Kalau begitu tak bolehlah gabung. Contohnya tahiyatul masjid digabungkan dengan sembahyang fardu. Ya justlah, ya harus. Sepakat para ahli ulama menyatakan begitu. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi kalau lelaki, qada lah dulu, kemudian barulah kalau dia ada qada, ya qada dulu, kemudian barulah ianya sembahyang ataupun puasa sunat Syawal 6 hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita sambung kita. Dan harinya, adapun kelebihan malam hari fitrah dan harinya, iaitu malam dan juga hari raya. Malam raya dan hari raya. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih pada hari Id 300 kali,
Kemudian dihadiahkan bagi orang yang mati daripada muslimin, dimasukkan di dalam tiap-tiap kubur 1000 nur, dan dijadikan Allah Ta'ala baginya pada kubur itu apabila ia mati 1000 nur. Ini Syekh ini Daud kita memetik dalam kitab yang bernama Tuhfatul Ikhwan fi Qiraatil Mi'ad fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Fashni rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim di kalangan ulama Azhar, mengarang satu kitab Tuhfatul Ikhwan nama dia. Dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, Al-Imam Al-Fashni rahimahullah ta'ala, Al-Imam Hijazi Al-Fashni rahimahullah ta'ala telah membawa sepotong hadis. Kita yakin dari sudut kesiqahannya, kealimannya. Kerana beliau seorang yang alim dan beliau menggarang banyak kitab-kitab hadis, di antaranya Al-Majalisus Sunniyah, Al-Majalisus Saniyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah. Di antara ulama yang terawal mensyarahkan kitab hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Fashni. Nama kitabnya Al-Majalisus Saniyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah. Tebal kitab, uraikan, mensyarahkan hadis 40. Beliau seorang ulama hadis yang diakui oleh ulama-ulama kealimannya dari sudut pengajiannya. Jadi syekh kita, Syekh Daud Fatani rahimahullah ta'ala, siqah, percaya. Al-Imam Al-Fashni telah membawa hadis ini dalam kitab beliau Tuhfatul Ikhwan. Syekh nakalkan saja, yaitu sepotong hadis Nabi SAW yang berbunyi, Man qala subhanallahi wa bihamdihi yawmal 'id. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi yawmal 'id, pada hari raya, salasa mi'ata marratin, ay hala kauni, hal keadaan orang yang baca itu sebanyak berapa? Salasa mi'ati marrah, 300 kali. Wa ahdaha lil amwat, dan dihadiahkan pahala kepada orang-orang Islam. Dia kata, dakhala fi kulli qabrin alfunur, maka akan masuk dalam kubur 1000 cahaya. Boleh tak kita sedekah pahala, sedekah zikir? Ya juz, harus. Kalau tidak, tak payahlah sembahyang janazah. Kita sembahyang janazah baca apa? Baca surah Fatihah. Kemudian kita baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca doa. Kalau bacaan kita itu tidak memberi manfaat, bungkus terus tanam jalan. Tak payah sembahyang. Kalau surah Fatihah pun boleh dibaca. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita baca untuk sembahyangkan mayat. Walaupun mayat tersebut, orang meninggal itu ghaib pun boleh. Sembahyang jenazah ghaib. Sopalah kita baca surah Fatihah sekarang, kita baca selawat, kita baca zikir, ada mayat depan kita? Tak ada mayat. Ada orang buat lawak, dan saya baca buku kitab termasuklah di Mesir, golongan-golongan Salafi ni. Oh, kalau begitu kata lebih baik bawa tip Quran, pasang, main dengan agama. Kalau begitu kita kata rakam je lah ayat Quran, rakam orang sembahyang jenazah, tak payah sembahyang. Bermain-main dengan agama. Kias seperti syaitan. Man qasa, awwalu man qasa syaitan. Yang pertama mengkias-kias inilah syaitan. Ya Allah, kamu telah jadikan aku daripada api, dan kau jadikan ianya daripada tanah, manakah yang terlebih baik? Dia membuat pembandingan. Jadi orang yang kias-kias buat pembandingan, oh begitu bawalah tip, rakaman. Kalau baca doa contohnya, baca dekat air, oh kalau begitu baca dekatlah kolah, senang, semua orang boleh. Bermain-main. Kita main dalam bab agama, jangan main-main. Dia ada nas daripada hadis Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, kalaulah semayang ghaib pun boleh, apa salahnya kalau kita baca Quran, kita baca selawat, kita baca zikir? Mudah-mudahan ianya memberi manfaat. Itu hak Allah, bukan hak kita. Agama ni bukan dengan akal. Agama berdasarkan ada dalil dan ada sumber rujukan. Maka kita hadiahkan kepada muslimin dan muslimat yang ada dalam kubur. Yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi. Alhamdulillah, dengan amalan kita 300 kali tadi, besok kalau kita masuk kubur macam mana? Yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfa nurin. Bila kita disemadikan dalam kubur, maka Allah telah memberikan kepada orang yang baca pada hari raya tadi subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 300 kali, Allah berikan alfa nurin, iaitu 1000 nur, cahaya bercahaya dalam kubur, ditemani dengan ayat Quran, ditemanikan dengan zikir-zikir, ditemanikan dengan adanya cahaya. Kita tidak rasa gentar dan takut dalam kubur. Macam orang takut dengan hantu, dia pasang lampu semua, begitu. Haji Rahman kalau takut, pasang lampu, atas pun pasang, bawah pun pasang, luar pun pasang. Kenapa? Takut hantu. Pasang lampu. Bagaimana keadaan dalam kubur yang gelap gelita, lagi kita takut. Tapi Allah telah memberikan. Bagaimana nak meneranginya? Di antaranya yang dipetik oleh Syekh Daud Patani dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karangan Syekh Hijazi Al-Fashni rahimahullah ta'ala, kita percaya dengan kealimannya. Kalau orang sekarang ni kita percaya dengan ulama-ulama sekarang, kalau dia tak percaya dengan ulama dulu, ulama sekarang pun kita tak percaya. Ada ulama-ulama sekarang banyak karang kitab, kalau kita rasa tak percaya dengan dia pun boleh. Jangan kita mengajar diri kita ni tak percaya dengan ulama yang alim. Kalau kita mengajar tak percaya dengan ulama alim, kita juga boleh tak percaya ulama yang ada zaman sekarang. Dari sudut keilmuannya, dari sudut kewarakannya, dari sudut pendidikannya, kita pun boleh pertikaikan. Begitu. Kerana cara tahrish hadis, dia masing-masing ada metod dia dan ada cara dia. Dan masing-masing ada cara. Dan ada disiplin ilmunya begitu. Jadi ini salah satu riwayat. Dan seterusnya lagi. Baca khair. Kalau kita baca ni, cuba tengok dalam kitab kita ni. Dan kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, katanya Anas radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, dan Sayyidina Anas telah mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis musalsal. Katanya, telah berkata Sayyidina Anas radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca pada tiap-tiap salah suatu daripada 2 hari raya, mana barang siapa baca zikir ini, sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, banyak kelebihannya. Apakah bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi kulli wahidin minal aidain, barang siapa yang membaca sama ada pada hari raya puasa ataupun pada hari-hari korban. Hari raya korban, hari raya puasa, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita ini sebab kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyakkan bersedekah mengharapkan supaya Allah terima amalan kita. Di antaranya untuk menyempurnakan kekurangan, maka kita tampungkan dengan sedekah.
maka kita tampungkan dengan zakatul fitri. Karena zakatul fitri yang menambahkan lagi pahala dan menambahkan kekurangan puasa pada bulan Ramadan. Hari raya korban maka menampungkan kekurangan selama mana kita hidup ni, dosa-dosa kita ni, dan kita bertaubat. Barangkali ada amalan yang kurang, maka ditampungkan dengan sedekah juga, iaitu kita melakukan ibadat korban dan kita bagi orang makan, orang kita bagi fakir miskin. Begitu juga pada bulan Ramadan, menampungkan kekurangan pahala ini supaya disempurnakan oleh Allah, bayar zakat dan diberikan zakat kepada fakir miskin sempurna. Oleh sebab itulah kembali kepada Aid, kita bergembira kerana telah dijanjikan oleh Allah dengan amalan ini, maka Allah akan tambahkan pahala dan Allah tampungkan segala kekurangan yang ada. Dua-dua hari raya. Hari raya puasa ada zakatul fitri, hari raya korban ada udhiyah, iaitu ada ibadat korban. Dua-dua ini semua diberikan kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Maka nak tambahkan lagi pahala, kelebihan lagi, maka diajarkan menerusi hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu. Yang memberi maksud tiada Tuhan melainkan Allah, yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah lah kerajaan. Walahul hamdu, bagi Allah lah sahaja kepujian. Yuhyi wa yumit, Allah itu hidup dan tidak akan mati. Wa huwa yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Allah yang hidupkan kita dan Allah juga boleh mematikan kita. Tetapi Allah wa huwa hayyun, Allah itu hidup, la yamut, tidak mati. Tiap-tiap malam baca ni, semayang tarawih. Tarawih lepas 2 rakaat kita baca biyadihil khairu, di bawah dengan tangan Allah lah, mana di atas kuasa Allah lah al khairu, segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in, adalah Allah Ta'ala bagi tiap-tiap sesuatu itu qadirun, iaitu berkuasa. Baca sebanyak berapa Jeffrey? 400 kali. 400 kali. Baca 400. Sayyidina Anas radhiyallahu meriwayatkan arba'ami'ati marrah, iaitu 400 kali. 400 kali. Bersembang ribu-ribu kali. Lagi banyak perkataan yang telah kita keluar. Tapi kalau berzikir 400, lalu orang kata banyak sangat. 400 tak banyak, berbanding kita bersembang lagi banyak. 400 kali. Kalau menyanyi hari raya, lagi banyak. Lagi banyak. 400 kali. Kakak-kakak, makcik-makcik, baca 400 kali. Orang kata mana amalan dalam kitab Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani seorang ulama yang alim. Kita akui kealimannya dan diakui oleh ulama bahawa kealiman Syekh Daud Patani bukan ustaz seperti saya, tapi syekh yang alim dan diberkati kitabnya. Diberkati kitabnya, diakui karamahnya. Karamah Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani punya karamah, Syekh Abdul Samad Palimbani punya karamah, Syekh Arsyad Al-Banjari punya karamah. 3 orang ni adalah sepeguran semua. Allah berikan kepada beliau tayyul ardi wa tayyuz zaman. Tayyul ardi wa tayyuz zaman, boleh dilipatkan masa. Seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala boleh khatam Quran dalam satu malam, macam mana dalam sembahyang boleh khatam Quran. Panggil anak-anak kita yang hafiz Quran, ataupun kita pasang tape lah, daripada maghrib sampai subuh
boleh khatam tak? Haji Rahman, pasang tip Quran. Itu tak ada rukuk, tak ada sujud tu. Pasang sampailah subuh. Boleh Ustaz, boleh khatam. Boleh Jeffrey, boleh khatam. Tapi Al-Imam Syafi'i boleh khatam. Macam mana ni? Hadza maqamul wali. Ini dia maqam wali. Yang dinamakan maqamut tayyi. Tayyuz zaman. Masa ini pada diri kita memang nampak pendek. Tapi Allah telah memperluaskan kepada orang alim ini 1 jam bagi kita. Barangkali ketika mana mereka beribadat seperti 5 jam atau 6 jam. Ini bukan ilmu kita. Ini ilmu Allah. Di bawah ilmu Allah. Bagaimana Isra wal Mi'raj juga boleh disingkatkan masa. Begitu juga masa boleh dipanjangkan di sisi Allah. Sebab masa semua ini adalah di bawah ilmu Allah. Masa adalah benda arat. Dia adalah makhluk. Allah boleh bagi pada orang ni dan Allah boleh bagi kepada orang ni. Maka Allah berikan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala begitu. Kalau kita hukum logiknya tidak akan boleh. Kita ambil tip Quran, kita pasang daripada maghrib sampai subuh, tak khatam. Tak khatam. Silap gaya, radio-radio kita pun terpakai habis. Tapi Imam Syafi'i boleh. Bukan setakat baca, rukuk, i'tidal, sujud, bangun lagi baca. Maqam dinamakan Tayyul Ardh. Al-Imam seperti Syekh Daud Patani boleh mengarang kitab begitu banyak kerana Allah berikan tay. Mengarang waktu malam, boleh mengarang bila dia makan, bila dia minum, bila dia mengajar, bila dia berjalan. Tapi kitab begitu banyak, masa bila dia mengarang? Allah berikan ilmu kepada Syekh, sehingga Syekh Daud Al-Patani, Syekh Samman rahimahullah ta'ala, guru beliau minta nak makan buah yang paling sedap di negara kamu. Orang ni kata buah rambutan, orang ni kata buah durian. Syekh kata nak merasa makan buah durian. Syekh Daud boleh bawa buah durian dengan serta-merta. Maqam Tayyul Ardi. Allah lipatkan bumi. Teringin nak makan buah rambutan pun begitu. Guru saya ketika ijazahkan saya amalan qalbus suwaril Quran. Saya kata, Syekh, dapat amalan ni dekat mana? Ketika mana dia belajar di Mekah. Ketika kami belajar di Mekah, dia kata ada seorang perempuan. Dia kata, anak-anak belajar mana? Belajar dalam Masjidil Haram. Buah dekat Malaysia, buah apa yang paling sedap? Dia kata buah durian. Dulu susah kat Mekah dapat buah durian. Berdapat bagi buah durian. Dia kata bukan senang, itu kena balik. Ini pun bukan musim. Tak apalah, dia kata. Kalau kamu nak buah durian, perempuan ni keluarkan buah durian. Allahu Akbar. Kiai saya masa belajar ke Mekah dulu. Kemudian perempuan ini telah memberikan zikir amalan hati surah-surah Quran. Sebab dia punya kelebihan. Macam mana boleh dapat ini? Dia kata kerana inilah amalan hati-hati Quran, hati-hati surah Quran. Dia kata selepas saya pun dapat, dan beberapa orang kawan ketika mana duduk di Mekah, dia kata ada seorang Arab kaya ni, dia tak boleh masuk rumah. Dia tak boleh masuk rumah. Masuk nak bergaduh dengan isteri, masuk nak bergaduh je, panas. Sebab kami belajar di dalam Masjidil Haram, dia kata mengaji. Dia kata anak-anak ni yang belajar ni, dia kata tolong bacalah ayat. Tambah orang Arab Saudi ni dia bukan percaya jampi-jampi ni kan. Dia kata saya dengan kawan-kawan begitu yakin dengan ayat ataupun hati surah-surah Quran ni.
Dia kata, insya-Allah. Jib ada dia kata bawa air. Kami pun baca ayat ni, nanti ambil air ni, juruskan depan rumah. Maka orang Arab ni pun yakin, jurus, seolah-olah terangkat sihir ni, dia baik dengan suami isteri. Dan dia sponsor sampai habis belajar. Allahu Akbar. Itu kiai saya sendiri cerita. Saya belajar dengan kiai saya, yang beramal dengan surah tersebut. Allah Akbar. Sehingga orang Batu Karang, dia pegang pinggang, dia baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, tubtu ilallah wa raja'tu ilallah. Yakin pada Allah, ini kerana dosa kamu ni, dengan pelak Jawa dia. Kamu ini dosa kamu sakit ni kerana dosa. Mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa kamu. Kembali balik kepada Allah, tak mau lagi buat dosa. InsyaAllah. Dia pegang, dia bagi minum air, keluar terus. Saya saksi. Tak ada doa, tak ada panjang-panjang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tubtu ilallah wa raja'tu ilallah wa nadimtu ala ma fa'an. Allahu Akbar. Allah berikan karamah. Bukan ulama besar, tapi kiai saja. Orang Jawa ni panggil dia kiai. Kiai. Kiai ni kuat berzikir, kuat berpuasa, kuat lagi berpati geni, dan ini bahasa Jawa. Allahu Akbar. Ini ulama, ini maqam. Akal tidak boleh terima, tetapi harus bagi Allah memberikan sesuatu. Begitu Syekh Daud Patani kita ni. Maka Syekh Daud Patani membawa hadis ini. Kita amal, kita yakin dengan Syekh Daud, kealimannya. Saya tidak apa percaya kitab-kitab moden. Lillahi ta'ala. Kita pun tak tahu latar belakang dia, dari sudut amalan dia, dari sudut karamah dia, adakah Allah berikan kemuliaan kepada dia. Kalau setakat kata orang, semua kata begini, adakah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan mengajak orang beribadat, menakutkan orang beribadat. Berselawat pun tak boleh, zikir pun tak boleh. Yang boleh apa juga? Yang boleh apa? Ini fitnah yang berlaku di zaman kita. Amallah. Ya, apa kelebihannya baca 400 ni? Cuba kita tengok. Tak payah baca 400 kali sahaja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dahulu daripada semayang hari raya, dikahwinkan oleh Allah Ta'ala akan 400 hurul ain. Ustaz Lias malam-malam baca doa, wa bihuril ainin mutazawwijin wa min sundusin wa istibraqin wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musaffain syaribin bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tiap-tiap malam baca doa. Doa ini hanya kedengaran pada bulan Ramadan. Doa ini telah dimuatkan oleh ulama dalam kitab Barzanji. Orang kata ni mana kitab, mana dapat ni? Mana dapat? Ulama-ulama yang saleh telah menyusun doa tersebut dan ada dalam kitab Barzanji. Cuba tengok dalam kitab Barzanji. Belah belakang sekali, doa selepas sembahyang tarawih. Ratusan tahun dah mendapat keberkatan. Bersilih ganti ulama membacanya, diturunkan rahmat oleh Allah. Sehingga kitab Barzanji ini mutanawal. Semua orang dapat baca, orang dapat. Kalau tak berkat, dalam Allah hancur dah. Allah tak berkatkan. Tapi Allah berkatkan seluruh dunia membaca Barzanji. Sama ada di Mesir, di Sudan, di Syria, di Iraq, di Malaysia, di Patani, di Indonesia, seluruh negara. Dan ada di kalangan daripada China juga membaca Barzanji. Allahu Akbar. Di Turki, kita ini mutanawal, semua orang pakai.
berkat. Kita baca tu mudah-mudahan ulama dulu pun dapat berkat, kita pun dapat berkat. Tiap-tiap malam baca wa bihuri ainin ni, dengan bihurin ainin mutazawwijin, iaitu bidadari, supaya Allah nikahkan kami, Allah kahwinkan. Makcik-makcik, kakak-kakak, jangan susah hati menjadi ketua bidadari. Menjadi ketua bidadari. Oh, besok lagi cantik, besok lagi cantik, Allah berikan. Sekarang berkedut-kedut, dan besok jadi cantik, berseri-seri. Pakciknya lagi suka, pakciknya lagi suka. Ini memang ada dalam hadis bahawa isteri yang salihah menjadi ketua kepada bidadari, ketua bidadari. Masa tu tak ada cemburu-cemburu dah, sebab dia jadi ketua kepada bidadari. Untuk suami-suami ini, wa bihurin mutazawwijin wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin mutalabbisin, pakaian daripada sutera ni besok kita pakai dalam syurga. Wa min ta'amil jannati akilin, Allahu akbar, tiap-tiap malam dengar doa ini, makanan dalam syurga itu yang kami jamah besok. Makanan syurga yang kami mohon padamu ya Allah, supaya kami dapat makan dalam syurga. Kalau nak dapat syurga ni, hari-hari beribadat, hari-hari beribadat, malam-malam Ilyas baca doa ni, minta supaya Allah Ta'ala berikan. Jangan waktu baca doa pegang handset, main handset. Orang baca semayang tahajud, situlah handset berbunyi. Kita tak beradab-adab. Nak semayang kan, nak apa ni? Kita jangan main depan Allah. Orang tengah berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, gatal lu, ambil handset. Kalau nak semayang tahajud, tinggalkan handset. Nak buat apa handset? Bukan lama pun, pegang lagi, tengok lagi, berbunyi juga waktu semayang tahajud, qiyamul lail, mengganggu orang lain. Kerana handset kita, aset lah nak bangun tidur, tinggallah dekat rumah. Nak bawa apa? Rumah bukan jauh. Allahu akbar. Macam mana Allah nak menurunkan rahmat? Allah nak beri kepada kita, kita tidak beradab dengan Allah. Kamu tidak bersungguh-sungguh. Macam mana nak dapat Lailatul Qadar kalau kita tidak bersungguh-sungguh memohon kepada Allah? Sama balik kita. Bagaimana Sayyiduna Anas radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini, dan bagaimana Imam Zuhri beramal. Kemudian, dan seperti ia merdeka 100 raqabah. Baca ni seperti merdeka 100 tengkuk ataupun 100 orang hamba dibebaskan. Dan diwakilkan oleh Allah Ta'ala dengan dia malaikah memperbuat baginya berapa dusun, berapa kebun, dan ditanamkan mereka itu baginya berapa pohon kayu. Dan ada pohon kayu dalam syurga ni hingga hari kiamat. Kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala di kalangan tabi'in, tiada aku tinggal akan dia, aku tak pernah tinggal zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumin wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak pernah aku tinggal masa aku dengar akan dia daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu. Sebab aku dengar daripada Sayyiduna Anas, aku tak pernah tinggal. Raya je aku baca, sama ada raya puasa ataupun raya korban, aku teruskan baca. Dan kata Sayyiduna Anas radhiyallahu an, tiada aku tinggal akan dia masa aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Anas pun kata, aku tidak pernah meninggalkan bacaan zikir ini semenjak aku meriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini hadis musalsal nama dia. Hadis musalsal. Sayyidina Anas kata begitu, ma taraktuha munzu sami'tuha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan lagi katanya pula, ia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan syurga pada hari fitrah, dan ditanamkan syajaratut tuba
dan dipilihkan Jibril bagi membawa wahyu pada hari fitrah, dan ditaubatkan atas saharah, tukang sihir, pada hari fitrah, dan disemahyangkan akan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada Aidil Adha. Dan satu riwayat menyatakan bahawa sesungguhnya kelebihan hari raya ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan akan syurga pada hari fitrah. Syurga ni Allah jadi hari apa? Hari raya. Itu sebab ada kelebihan. Allah telah menjadikan hari raya, Allah jadikan syurga pada hari raya fitrah. Khalaqallahul jannata yaumal fitr. Allah jadikan syurga pada hari raya. Itu sebab hari raya ni kena jaga sungguh-sungguh, kerana kita menghormati, memuliakan syurga yang dicipta oleh Allah pada hari raya. Kita merasakan dalam syurga. Dalam syurga. Boleh rasa begitu bila kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti kita bertakbir dalam syurga Allah. Bukan bila takbir ni teringat orang dah meninggal, situlah meleleh hingus lah. Tok imam pula lagi orang bunyi menangis-nangis, lagi dia sedihkan. Allahu Akbar, Allah. Lagi orang menangis. Rasakan kegembiraan, rasakan keseronokan bila bertakbir pada hari raya, seperti kita bertakbir dalam syurga Allah. Seperti Syekh Abdul Basit Abdul Samad, ketika mana Arab Saudi membenarkan beliau baca Quran dalam Raudah, orang tanya dia, kaifa tash'ur ya Syekh, bagaimana kau rasakan baca Quran dalam Raudah? Allahu Akbar, aku merasakan Quran yang ku baca di dalam syurga. Oleh sebab itu bacaan yang dirakamkan dalam Raudah, kita dengar Syekh Abdul Basit baca kelainan. Dia kata, aku rasakan seperti berada dalam syurga Allah. Cuba Jeffrey bertakbir seolah-olah merasakan hari raya itu ialah berada dalam syurga Allah, kerana Allah menjadikan syurga pada hari raya. Hari ini baru kita dengar. Hari ini baru kita dengar. Kitab ni kita baca, baru kita dengar hari raya Allah jadikan syurga pada hari. Dan ditanamkan syajaratut tuba. Allah tanamkan syajaratut tuba. Syajaratut tuba pada hari raya. Pokoknya yang begitu besar. Kalau kita baca dalam hadis, syajaratut tuba dalam syurga ni, perjalanan pohon dia pun beribu-ribu tahun nak sampai dinaungkan orang yang berada dalam syurga. Pada hari apa? Pada hari raya fitrah. Dan dipilihkan Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu pada hari raya fitrah. Maka Jibril alaihi salam dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Bila? Yaumil fitr, pada hari raya. Wa taba ala saharah Fir'aun, dan telah bertaubat tukang sihir Fir'aun. Pada hari apa? Hari raya fitrah. Hari raya fitrah, tukang sihir Fir'aun berkata, kami telah beriman kepada Tuhan Nabi Allah Musa alaihissalam. Semua tukang sihir ni saharah, sahirun sahirani saharah, tukang sihir ni bertaubat pada hari raya fitrah. Maknanya kalau kita bertaubat pada hari fitrah, maka Allah menerima taubat kita, dan jangan buat maksiat pada hari raya. Dan seterusnya lagi. Dan sembahyang akan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang hari raya fitrah lebih awal daripada sembahyang hari raya kurban. Mana sembahyang hari raya fitrah. Oleh sebab itu ulama menyatakan sembahyang hari raya fitrah ini adalah di antara yang afdal. Yang afdal. Terdapat satu riwayat bahawa sesungguhnya iblis dia meraung-raung
memekik-mekik pada tiap-tiap hari raya. Inna iblisa yarinnu fi kulli 'id. Bila sampai saja hari raya, dah mulalah dia tak tentu arah, memekik sana pekik sini. Kalau Allah bukakan hijab, lari kita gitu. Orang sekarang ni suka tengok cerita hantu. Budak-budak suka tengok cerita hantu, malam-malam cerita hantu, dah malam tak berani tidur. Kalau dibukakan hijab, dengar suara iblis. Yarin. Iblis ni dia meraung, dia antaranya ketika mana Nabi SAW dilahirkan. Dia antara juga ketika mana hari raya. Fatajtamiu ilaihil abalisatu. Semua pakai iblis ni, setan-setan berkumpul dan berkata, ya, apakah yang menyebabkan kamu marah wahai iblis? Adakah sebabkan daripada langit ataupun bumi, ataupun disebabkan gunung? Kalau gunung apa semua, biar kami hancurkan semua. Fayaqulu Iblis berkata, innallaha ta'ala qad ghafara li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Sesungguhnya iblis berkata, Allah telah mengampunkan dosa anak Adam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada hari ini. Itu yang aku cukup tak suka. Fa alaikum an tashghaluhum bil lazzat. Korang punya peranan sekarang ni, sibukkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan kelazatan. Wasyurbal khamri, minum arak, hatta yaghdaballahu alaihim, sehingga Allah murka kepada mereka. Orang yang tak semayang, berpoya-poya, laki perempuan, naik satu kereta, naik motor, lapor semua, bersalam bukan mahram, terpedaya dengan iblis. Iblis suka. Kau buat supaya Allah murka kepada kamu tidak mendapat kelebihan. Hari raya ini Wahab bin Munabbih yang meriwayatkan hadis ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, di antara amalan-amalan pada hari raya, sebelum kita semayang hari raya, disunatkan kita ini pada malam hari raya menghidupkan malam hari raya dengan beribadat. Di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beribadat pada malam hari raya ini, di antara paling kurang ialah semayang fardu isyak berjemaah dan berazam nak semayang subuh berjemaah. Itu paling kurang. Mengikut mazhab kita Al-Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Bajuri, salatul isyak fi jamaah. Kita semayang isyak, jangan sampai malam hari raya ni tak semayang isyak berjemaah. Besok pagi raya semayang subuh berjemaah. Ini termasuk orang yang menghidupkan dua malam hari raya. Man ahya lailatai idain, barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, ahyahu Allahu, maka Allah menghidupkan qalbahu yauma tamutul qulub. Allah hidupkan hati yang mana hati manusia ini telah mati. Matinya sebab apa? Masyghul dengan dunia, sibuk dengan dunia, sampai tak semayang, sampai tak jaga syariat. Tapi kalau kita jaga ni, insya-Allah, itu paling kurang yang disebut oleh ulama-ulama kita mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan cukuplah dengan menghidupkan malam hari raya itu mu'zamul lail, bukan lepas semayang isyak berjaga sampai subuh. Sebahagian malam pun dah dikirakan cukup. Sebahagian malam pun sudah dikirakan cukup. Ramai kalau daripada isyak sampai subuh, tak raya pula besok. Jeffrey cari Panadol, tak tidur malam dah, bukan sepanjang malam, cukup sebahagian malam. Di antaranya juga iaitu bertakbir. Dan terhasil menghidupkan malam hari raya itu iaitu bertakbir. Kalau ianya bertepatan malam Jumaat, bertakbir dan juga membaca suratul Kahfi, dan juga berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua iaitu mandi hari raya. Seafdal waktunya ialah selepas terbitnya fajar.
Bagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi hari raya fitri dan hari raya adha, dan memakai baju yang baru, baju yang cantik-cantik. Dia tak sebut baru, dia sebut memakai baju yang cantik-cantik. Kalau boleh iaitu wal bayad minha bi khassatin, baju bersih iaitu kalau boleh putih begitu. Mana plain lah, tak ada warna-warna, itu terlebih baik. Terlebih baik. At-tanazzuf wa tatayyub wa tazayyun, mana pakai wangi-wangi, bersih. Mana kalau dia baru tu, mana itulah yang terlebih cantik baginya begitu. Dan berbuka ataupun makan sebelum pergi sembahyang hari raya fitrah, sunat, iaitu disunatkan memakan tamar. Makan tamar, bukan waktu berbuka saja makan tamar. Pagi hari raya ini juga sunnahnya makan buah tamar. Yusannu an yakunal futur tamarat, makanlah beberapa buah biji buah tamar, kalau boleh biarlah ganjil. Karena diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pergi sembahyang hari raya hatta yakula tamaratin, melainkan Nabi makan berapa biji buah kurma, banyak-banyak, bukan sebiji. Wa yakulna hunna witra wa yakuluhunna witra, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan buah kurma ini ganjil. Dia sunnah, sunnah. Berbeza hari raya Idul Adha, dilewatkan makan. Dilewatkan makan, kalau boleh makan hasil daripada korban. Sebab apa lewat makan? Kerana kita korban sebenarnya awal. Semayang hari raya korban ni sebenarnya awal. Negara Arab awal. Lepas semayang subuh ni, waktu isyraknya dah semayang. Kita yang 9.30, itu yang habis sampai pukul 2 petang. 9.30 semayang hari raya. Cuba semayang hari raya, 7.30 semayang raya. Masjid Tengkira 7.30 semayang raya. Mengamuk orang kampung. Mengamuk orang kampung. Udahlah setahun sekali dia kata. Semayang raya korban ni setahun sekali. Apa salah dia 9.30? Kalau 9.30, kalau ada 40 ekor kambing, pukul berapa pula nak habis? Tak merasa nak makan, perut dah bunyi dah. Ustaz Syuri kata jangan makan sunnah Nabi sehingga menjamah makanan korban. Nampak tak? Supaya yang masuk dalam perut ni berkat. Boleh Jeffrey begitu? Mana sembelih seko dulu, kakak-kakak ni sempat masak, nanti kita makan. Ini terlebih baik supaya hari raya korban tadi yang telah saya bahaskan, Allah berkatkan dengan daging korban, kita makan dapat berkat pula, maka diberkati oleh Allah. Hari raya pula, hari raya fitrah ini kita makan kurma supaya dapat berkat, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat sepanjang hari. Ini sunnah, ini disebut oleh ulama. Al-bukur bil khuruj, makna awal pagi keluar semayang hari raya. Kalau boleh pergi semayang ini dalam keadaan berjalan kaki. Supaya apa? Ikut jalan lain, balik jalan lain, supaya kita boleh jumpa ramai orang. Terutama kalau ada orang yang susah-susah, orang miskin, kita boleh bagikan bantuan. Maka sebelum semayang raya, kita tengok Allah, berderin anak, ayah dah meninggal, kan? Ayah dah meninggal, itu pun harap orang bagi bantuan. Kita tengok ada 5 orang, ada 6 orang, Ustaz Lias membagi bantuan. Kalau 6 orang bagi 10, Allahu Akbar. Mak dia kata, cakap terima kasih, berkat, cakap mudah-mudahan Allah berkatkan, murahkan rezeki pakcik, cakap begitu. Anak-anak ni pun tolong doakan. Dengan kita bagi RM10 ni, Allah berkatkan anak-anak ni menjadi anak yang soleh dan solehat. Terutama hari
Dan kita bagi ni Allah berkat kepada kita, Allah kehidupan kita diberkati oleh Allah. Balik nanti pula jumpa pula ada keluarga lain pula, Allahu Akbar, kita pun bagi. Bahawa kita mengeluarkan hanya RM100, tetapi Allah telah memberkati. Anak-anak ini menjadi anak yang saleh, anak yang salihat. Allahu Akbar, melimpah kepada kita. Itu sebab jalan lain. Bukan jalan tu, jalan laju, jalan lain, balik jalan lain. Tujuannya supaya banyak bersedekah. Dan seterusnya lagi, iqamatus salat fil masjid, yang terbaik ialah dirikan sembahyang ini di masjid. Dan segerakan sembahyang hari raya korban disegerakan, takjil. Tetapi sembahyang hari raya fitrah dilewatkan sedikit. Itu begitu. Hari raya fitrah lewat sedikit, tetapi hari raya korban dia cepat, supaya kita dapat berkat daging korban. Kemudian takbir ini terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan takbir mursal. Takbir mursal, takbir yang tidak ada berkaitan tentang solat. Oleh sebab itu dinamakan takbir mursal. Jadi bermula daripada tenggelam matahari sehinggalah imam masuk masjid dan mendirikan hari raya. Ini nama dia takbir mursal. Adapun takbir muqayyad, tiap lepas semayang kita takbir, tiap lepas semayang kita takbir, iaitu takbir pada hari raya korban. Pada hari raya korban itu takbir mursal wa muqayyad. Tenggelam matahari kita bertakbir, kemudian nanti lepas semayang, lepas solat kita takbir. Pada hari raya korban ada dua, mursal wa muqayyad. Tetapi hari raya Aidil Fitri dia mursal saja. Dia tidak ada muqayyad. Kita mursal. Dan kita buat juga muqayyad selepas sembahyang maghrib dan juga selepas sembahyang isyak sahaja. Terbatas setakat itu yang dinamakan takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan kita bertakbir pada hari raya. Takbirlah. Dan sebaik-baik takbir ni sebenarnya diakhiri dengan berselawat ke atas Nabi SAW. Tapi negara kita ni tak ada. Negara kita tak ada. Kalau Ustaz Lias buat jadi orang pelik pula. Sampai habis, bila sampai Wallahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Kita baca selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Sebenarnya dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi begitu. Negara Arab semua penghujungnya ada selawat. Atas Masjidil Haram pun kita tengok ujungnya ada selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Saya pun tak tahu dalam negara kita ni sejak bila kita bertakbir yang tidak ada selawat. Yang terlebih afdal penghujungnya ialah selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Kalau orang tak buat pun, habis kita takbir tu, kita selawatlah sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad. Kita berselawat ke atas junjungan Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama sikit lagi kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan daripada Abi Umamah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdiri mengerjakan ibadat pada 2 malam hari raya, tiada mati hatinya pada hari dimatikan segala hati. Manakala betul-betul kita hidupkan malam hari raya, insya-Allah Allah peliharakan hati kita daripada terpengaruh dengan dunia, terutama hari raya tersebut. Meriwayatkan Ibnu Majah dan riwayat Bazzar radhiyallahu anhuma, barang siapa menghidupkan berapa malam, yang 5 wajib baginya syurga. 5 malam ni kalau kita hidupkan, kita jaga semua ibadat, insya-Allah balasannya adalah yang terbaik diberikan oleh Allah, iaitu syurga Allah. Malam apa tu?
malam tarwiyah. Kita kalau pergi ke nak mengerjakan haji, kenderaan-kenderaan di tanah suci Mekah ni pada 8 Zulhijjah maka ditulis tarwiyah. 9 iaitu hari Arafah, wukuf di Arafah. Pada zaman dahulu 8 Zulhijjah ini mereka membawa air ke Arafah dan untuk digunakan di Muzdalifah dan di Mina. Maka diambilkan kalimah asal tersebut iaitu rawa minum, mereka membawa air ni untuk bekalan lama tu, dinamakan Yaumut Tarwiyah pada asalnya. Tetapi Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebut tarwiyah ni ada juga pandangan ulama menyatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi bahawa Allah memerintahkan menyembelihkan anaknya Nabi Allah Ismail, maka pada 8 hari bulan itu tarawwa, iaitu takhayyala, dia terpinga-pinga, ini wahyu Allah ke mainan syaitan. Maka pada hari yang ke-9 bermimpi lagi bahawa Nabi Allah Ismail yakin ini memang daripada Allah, maka oleh sebab itu dinamakan Arafah, maka dia kenal ini bukan mainan syaitan. Maka hari yang ke-10 dinamakan Yaumun Nahri, itu hari sembelih ataupun hari raya. Ini pandangan Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan malam hari Nahar, iaitu malam hari raya Qurban, dan malam fitrah, malam hari raya fitrah, dan malam nisfu Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa hukum kita memberi tahniah? Kita memberi tahniah pada hari raya, kullu amin wa antum bi khair dan sebagainya. Ianya pada asal tidak ada satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita mengucapkan tahniah pada hari raya. Ada orang disebut kullu amin wa antum bi khair, ada orang sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Semua ini adalah merupakan ijtihad di kalangan para alim ulama dan ulama-ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan hukumnya adalah harus daripada kita menyebut selamat hari raya, lebih baik kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimakan amalan kita. Allah menerimakan amalan kamu. Ini yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bolehlah kullu amin wa antum bil khair, ataupun kita menyebut minal faizin. Hukumnya adalah dibolehkan sebagaimana yang disebut oleh ulama, sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan, telah memuatkan dalam kitabnya babu ma ruwiya fi qaulin nas ba'duhum li ba'din, satu tajuk, satu bab yang diceritakan ataupun diriwayatkan perkataan orang ramai mengucapkan sesama mereka pada hari raya taqabbalallahu minna wa minka. Ulama menyatakan secara umumnya tahniah adalah kerana mendapat nikmat ataupun terhindarnya daripada segala bencana. Disyariatkan kita sujud syukur, ataupun bila kita disyariatkan memberikan takziah kalau mereka ni kena bala ataupun bencana. Justru itu ulama mengambil pendekatan bila mendapat nikmat sujud syukur, kena musibah kita sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un, ataupun orang yang meninggal dunia kita ucapkan takziah.
Karena bila meninggal dunia, kita boleh ucapkan takziah. Justru itu, kalau mendapat nikmat, iaitu mendapat nikmat yang begitu banyak, yang disediakan dan diberikan oleh Allah kepada umat Nabi SAW pada hari raya, terutama hari raya Aidilfitri, maka diharuskanlah menyebut tahniah ini. Di antara kita menyebut kullu amin wa antum bi khair, ataupun taqabbalallahu minna wa mink. Yang inilah yang dibahaskan oleh ulama di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, iaitu Al-Imam Al-Baihaqi, sehingga memuatkan satu bab dalam kitab beliau, iaitu hukum memberi tahniah, mengucapkan tahniah pada hari raya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan digolongkan oleh Allah Ta'ala kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا فإنك أنت الجواد الكريم، وعافنا من كل بلاء يا عظيم، وعافنا من كل بلاء يا عظيم، وعافنا من كل بلاء يا عظيم. اللهم يا الله أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عياذنا فبك نعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرنا من خزيك وعقوبتك، واحفظنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وأموالنا في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك، لا إله إلا أنت تكريما لسبحات عرشك. فاصرف عنا الشر عبادك، فاصرف عنا الشر عبادك، فاصرف عنا الشر عبادك، واجعلنا في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك، وعد علينا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم ممن أجزيت لهم ليلة القدر. اللهم اجعلنا في الشهر العظيم ممن أجزيت لهم ليلة القدر. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم ممن أجزيت لهم ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.